Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung lagi dengan chapter 2. The first machine element kita adalah power screw, fastener and other connection. So hari ini kita dah tengok sedikit introduction tentang power screw dan juga fastener. So hari ini kita sambung dengan new topic. Topik dia adalah standard thread form. So di dalam standard thread form ni, kita akan tengok sedikit terminologi lah. Orang cakap kalau tak kenal maka tak cinta lah. So kita kena kenal dulu apa itu yang dipanggil sebagai standard thread form. Apa ciri-ciri dia, apa kalau kita panggil size tu apa. Kalau cakap size of screw, apa maksud dia size of screw tu. Kalau cakap pitch tu, apa pitch tu sendiri. So kita kena bagi kita sama aras. Bahasa saya sama lah, macam tu. So kalau saya cakap kalau saya tak ajar benda ni nanti, so isu besar in terms of terminology, saya cakap pitch semua ke laut. Boleh tak macam tu lah. Alright, untuk standard thread form ni sebenarnya saya nak explain benda ni. Usually saya akan guna apa lah guna bolt sebagai cara saya nak explainkan terminologi ni. Dan of course kita sebagai student mechanical usually kita dah tahulah apa bolt tu, macam mana bentuk bolt, dah boleh imagine so let's say saya try untuk lukis ni untuk pengenalan terminologi ni, melukis this bolt design. So let's say saya ada kepala bolt. So ni adalah kepala bolt saya dan saya try bagi so ni adalah garisan tengah dia supaya senang sikit. So tu kepala bolt saya. So kepala bolt saya macam tu. Alright, dan saya ada, of course untuk case ni kita ada track lah. So track ni saya purposely buat besar sikit lah supaya semua orang nampak nanti. Tapi dalam bolt ni kadang-kadang dia ada jenis yang tak ada, dia ada dua parts. Satu parts yang kita panggil sebagai unthreaded parts, dan juga ada satu part tu dia ada threaded lah. So untuk kes ni let's say kita buat yang ada threaded lah. Let's say saya lukis ni dulu macam tu. So saya purposely buat dia besar sikit supaya kita nampak that thread tu. So let's say macam tu lah thread yang tu. So let's say kita lukis yang kedua sikit. Macam tu thread dia. So let's say kita sambungkan yang tu. Dan of course kita akan sambungkan yang ni juga. So purposely tu buat sengit tu. Memang semata-mata buat tu sebab kita nak tengok ada satu definition nanti di situ yang kita akan panggil dia sebagai helix angle nanti. Alright, so ni saya punya bolt design. So kita ada kepala bolt. Kepala bolt saya terlampau tak ketara sangat nampak dia. So ni yang kita panggil sebagai head. Head tadi. So ni head. Dan kita ada kalau kita ukur panjang sini ke sini adalah bolt length. Kita panggil sebagai bolt length. Ataupun dia punya simbol dia adalah L, panjang bolt. Ataupun ada nama lain dia juga. Nama lain dia adalah shank. Nama shank ni bukan yang apa tu shank yang captain dalam shank yang dalam apa tu One Piece tu, bukan shank tu shank ni shank dalam apa lah bolt punya terminologi so lain lah tu shank. So dalam ni kalau dalam bolt length ni kita ada dua benda yang ketara di sini. Pertama kita ada satu part ni yang kita panggil sebagai unthreaded unthreaded shank. Unthreaded shank panjang unthreaded shank tu sendiri. Tapi ada jenis yang
kedua juga ada satu bolt design juga. Okay, dia adalah full thread, maksudnya ultra-thread shine tu tak ada lah. Okay. Tapi most of the time dia ada these two part lah di dalam bolt design. So yang ni basically kita sebagai threaded length okay. So tengok design lah kalau kadang-kadang design tu dia ada full thread ataupun kadang dia ada dua these two part je lah okay, length okay. Kalau kita tengok sini pun ada satu lagi jenis length yang kita nak tengok juga jenis yang lagi satu adalah panjang pitch kalau kita boleh so pitch ni adalah axial distance di dalam screw tu so kita tulis dulu. So P simbol dia, so pitch okay. Pitch P okay. So pitch tu adalah P okay. Pitch okay. So pitch ni kalau dia adalah single stud, so basically kalau kita pusing screw tu ada bolt, kita pusing 360 darjah pusing 360 darjah, basically dia akan naik satu pitch so dia akan ada axial movement lah 360 darjah pusing-pusing. Sebab tu kalau kita tengok dalam case XY table sebelum ni kita sebabkan pusingan tu dia akan dapat that correct position tu lah sebabkan kita tahu berapa panjang pitch tu sendiri lah So pitch ni macam seolah-olah macam panjang gelombang yang kita belajar dalam fizik tu lah one curve so one pitch lah alright. Tapi dia depend dengan number of stud okay. Ada yang double stud, ada yang single stud, ada yang triple stud okay. So kalau double stud maksudnya saya pusing 360 darjah so dia akan naik 2 pitch okay. Itu beza dia. Kalau triple stud biasanya kita pusing 360 darjah ataupun satu pusingan biasanya dia akan naik 3 pitch lah So usually single stud ni lebih mudah di machine lah compare dengan second ataupun triple stud okay. Sebabkan oleh sedikit complexity untuk kita machine dan track tu okay. So of course single, double and triple stud tu ada perbezaan dia nanti lah So perbezaan yang ketara adalah let's say kalau yang ketara adalah sebabkan oleh kita pusing tu pusing tu sekali je dia boleh pergi jauh. Dia ada jenis application yang sangat sesuai, contohnya macam apalah macam kamera yang tu yang DSLR punya kamera tu kan dia ada zoom tu. So zoom tu basically dia menggunakan multiple stud okay, double, triple dan sebagainya lah Sebab kalau nak tengok zoom jauh-jauh contoh nak tengok zoom burung jauh ke kena pusing banyak kali lah so penat lah so sebab tu ada this kind of screw okay. So tu adalah jenis panjang okay, bolt length kita ada shank tadi dan juga panjang pitch tadi okay. One pitch okay. So itu in term of panjang. So ada benda penting lagi yang kita kena tengok lagi di dalam ni okay. In term of diameter. So kalau kita measure antara peak ke peak lah so ini yang kita panggil peak ujung sekali diameter yang paling luar sekali tu peak ke peak okay. So peak ke peak ni kita panggil sebagai size of screw ataupun major diameter okay. Nama yang paling mudah adalah size lah So size tu adalah ditentukan berdasarkan yang tu lah So D tu adalah size size of screw ataupun bolt boleh okay. Sebabkan kita nak tengok thread kita selalu akan cakap screw lah screw tu basically refer pada benda tu. So size of screw ataupun kita boleh panggil sebagai major diameter So dia adalah diameter yang paling besar dalam screw system ataupun kita boleh panggil sebagai nominal size ataupun nominal diameter. So dia ada macam-macam nama lah so sebab tu kena hati-hati bila kita nak apalah basically dia refer pada benda yang sama lah so this D okay. So usually paling senang kita ambil that veneer tu ataupun tu kita boleh ukur di bahagian luar ni so kita akan dapat size D lah So
So itu refer tu adalah saiz paling besar, adalah refer pada size of screw. Dan kita ada juga yang diameter tu ada yang lagi satu, diameter yang paling kecil. Kalau kita tengok kat sini, dalam screw system ni ada lagi satu yang kecil sikit ni. Okey, panjang daripada root ke root, okey, root ke root, okey, ataupun kita panggil sebagai D R, D sub R. Okey, okey, DR ni adalah root diameter lah, definition dia, root, okey, diameter, ataupun kita boleh panggil sebagai minor diameter lah. So dia adalah the smallest diameter in screw pula, screw punya terminology lah, the smallest size. Alright, ada lagi satu sebenarnya diameter sebenarnya di dalam design ni. So dia adalah basically dia adalah DP ataupun DM lah, pitch diameter ataupun main diameter. So dia basically dia di antara D dengan DR ni lah. So macam mana kita nak tahu this DP dengan DR ni? So kita kena engage benda ni dengan nut lah. Contohnya bolt, kita akan engage dengan nut. So bila kita masukkan nut, nut tu sebagai female, okay, dan bolt ni sebagai male connector lah. So bila kita engage benda tu, so akan ada satu tempat di mana ada kontak antara male dengan female tadi lah, antara bolt dengan nut. So tempat yang di kontak tu kita sebagai diameter lah, diameter untuk pitch ataupun DM. So usually main diameter untuk power screw, so di pitch ni untuk apa, fastener sendiri lah. So dan dia punya kedudukan dia adalah di antara ni lah. So dia di antara ni, so tak tahu boleh nampak tak. So di antara ni lah. So dia bukan dekat di antara D dengan DR lah. So di kawasan ni. So ini yang kita panggil sebagai tu tadi. Kalau saya bawa keluar sikit, D, P ataupun DM lah. So usually DP kita gunakan, pitch diameter usually kita gunakan untuk fastener. So DM adalah untuk power screw. So kita tulis sikit benda tu. So DP adalah pitch diameter. Kita akan tulis dia selalunya dalam apa lah, screw lah. Screw kita akan screw ataupun fastener untuk kes ni. Dan juga kita untuk DM ni kita panggil sebagai main diameter. Ini dalam power screw lah. Okay, yang atas tu untuk fastener. Okay, so kita ada 3 diameter yang kita study. D yang paling besar, major. So kita ada yang kecil, root tadi, dan juga kita engage antara male dengan female. So effective diameter tu kita sebagai DR dan juga DM. Okay, itu in term of diameter. Dan kita juga nak tengok in term of angle. So ada angle di sini kalau kita perasan. So kalau kita tengok sini, so bukaan ni, so kalau ni, so kita ambil ni, so bukaan ni. So kalau saya ada gauge yang kita boleh measure di sini. So ini kita panggil sebagai 2 alpha. So alpha tu apa? Alpha tu adalah thread angle. Okay, so kita tulis sikit. Alright, so alpha adalah thread angle. Okay, thread angle. So dia adalah bukaan, gigi tu punya bukaan lah. So thread angle. Okay, so itu triangle. Dan kita ada lagi satu juga. Okay, satu lagi angle yang kita nak kena tengok juga adalah di sini. So kalau saya buat satu vertical line macam tu, yang saya measure daripada vertical line ke sudut tu, so sebab tu kita ada this lambda, ataupun kita panggil sebagai helix angle. Lambda tu adalah helix. Sebab tu saya purposely lukis dia menyengit tu, nak menunjukkan ada that helical shape tu. So kita tulis sikit, betul. So lambda adalah helix angle. So dia berbentuk helical shape tu.
So kalau tak ada helical tu maksudnya kalau kita ada ball and nut tak ada that helical shape tu, maksudnya ball and nut tu tak boleh masuk lah So mesti ada that kind of helical shape tu baru kita boleh masukkan ball and nut lah. Ataupun kalau kita perasan, kita belajar, mungkin ada yang ambil biologi kita belajar DNA. So DNA tu adalah helix ganda 2 So basically ada 2 helical shape lah. So dia namakan helical ganda 2 So basically helix tu maksud dia that helical shape tu lah Lepas tu kita ada satu property nama dia adalah helix angle. Okay, so saya rasa takat tu dulu okay, untuk terminologi untuk standard transform. Kita stop dulu dan kita akan jumpa lagi dengan untuk fastener punya platform nanti Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.